Ni bercakap pasal World Cup ni tak sah kalau kita tak dapatkan pandangan pakar. Okey, so bersama kita tak lain tak bukan Asmawi Bakiri. Halo, Mawi. Boy. Ya, apa yang sulit? Sehat ke tu? Sehat, Alhamdulillah. Alright. Nak tanya dulu, kalau World Cup ni Mawi tim apa? Tim, Ha. alamak, itu soalan cukup mas tu. Susah nak jawab, tapi tak apa, kita ambil yang selalu kita dengar yang favourite lah. Mungkin kali ni saya cukup berbeza lah. Mungkin saya nak pilih pasukan England kot. Oh ya, England. tak masuk kali ni. Okey. So Ali. Okey, Abang Mawi, macam kita sembang tadi lah, boleh dikatakan grup E ni orang kata kumpulan maut Abang Mawi. Tapi daripada pandangan Abang Mawi, rasanya pasukan mana yang boleh jadi juara untuk tahun Terus 2022? on the spot tu. Siapa juara 2022? Kita tanya yang juara dulu. Terus suruh buat andaian juara Yes. grouping Okey, kalau gini saya terus pergi shortcut. Saya pilih pasukan Spain kerana mungkin sedikit patuh pengalaman dari segi pasukan itu sendiri, pemain yang berada dalam pasukan itu juga, dan ada perubahan apabila ketika ini di bawah Julian Luis yang membentuk pasukan ini. Walaupun kita nak cerita sekarang ini mungkin perjalanan ini agak jauh, tapi saya ambil kira apabila ketika mereka, saya nampak ucapan tim ni ada kekuatan apabila saya nak ambil sikit apabila mereka menentang pasukan Island tempoh hari. Kalau ikut statistik mereka ada 20 shot yang mereka ada, mana itu kekuatan tim. Kemudian ada 8 on target, 85% penguasaan, dan saya tulis sikit hampir 1000 hantaran dan 93% ketepatan hantaran. So dekat sini dalam gambaran grup E ni saya beri gambaran pasukan Spain ada kekuatan pasukan itu sendiri dari segi pemain dan pasukan. Tapi pada masa sama saya tak nafikan apa yang ada dalam pasukan itu. Jerman, Jepun dengan antara Costa Rica atau New Zealand. Kalau kita balik bekas juara 2010 dengan 2014 ni ada dalam tu, dan pasukan Jerman walaupun tempoh hari ataupun saingan pada yang lalu mereka kalah dengan Korea, tetapi itu bukan menunjukkan itu kelemahan pasukan itu sendiri. Tapi ini cukup berlainan kali ini kerana kita dapat tahu pelatih mereka juga Hansi Flick membuat satu perubahan besar dari segi status pasukan dan pemain dalam pasukan Jerman. Dan untuk Jepun kita tahu ini pasukan yang konsisten dalam berada dalam grouping, ada kekuatan tersendiri juga kerana kita dapat lihat faktor pemain-pemain yang bermain dekat Eropah akan menjadi kekuatan, terutama macam Minamino, Kubo yang saya jangkakan pada tahun ini akan memberikan bantuan kepada pasukan Jepun sekurang-kurangnya layak kepada mungkin pusingan 16 nanti. Okey, Spain adalah pilihan Asmawi sendiri. Saya pasti juga terbawa daripada Euro sebelum ini di mana pasukan itu mungkin dibuild untuk World Cup 2022. Tapi sekarang tadi banyak cerita pasal pasukan Jepun. Kita nak tanya pasal pasukan daripada Asia sendiri. Antara pasukan yang bertanding tentunya Arab Saudi, Jepun, Korea, Qatar, mungkin UAE dan juga Australia. Siapa yang Mawi sendiri jangkakan akan pergi paling jauh sekali dalam Qatar 2022 ni untuk pasukan Asia? Okey Faris, mungkin ini satu soalan yang baik kerana kita nak menilai kekuatan Asia, pasukan Asia dekat peringkat dunia ni. Okey, kalau diambil kira sedikit, Qatar mesti ada peluang juga kerana berdasarkan status sebagai tuan rumah. Kemudian pada kejuaraan PAN Amerika di mana mereka berjaya sampai peringkat separuh akhir. Kemudian mereka juga menyandang juara Asia, dan saya jangkakan peluang ini mereka ada sekurang-kurangnya. Kalau nak sampai peringkat kedua pun mereka boleh memberikan cabaran dalam grouping mereka. Dan untuk sedikit seperti Korea, saya rasa sama juga, kita akan lihat pemain-pemain Eropah akan membantu pasukan itu sendiri, dan pada masa sama mereka terpaksa mengharapkan pada Sun Heung-min untuk melakukan sesuatu atau memberikan bantuan kepada pasukan. Dan pasukan lain saya dapat lihat mungkin Jepun ada status konsisten, pasukan yang sekali lagi konsisten dalam kancah World Cup ni. Mereka dah tahu cara permainan, corak, nak handle the game. So saya rasa jangkakan dua tim ni akan pergi jauh pada pandangan saya. Okey, Alright. menarik. Tapi Farish, Abang Mawi, speaking of Asia kan, sampai sekarang ni tak ada pasukan Asia Tenggara yang layak ke World Cup. So rasanya kita ada peluang ke? Coach kita ni ada pengalaman ke di World Cup, Abang Mawi? Ke nak tunggu tuan rumah dulu? Okey, selalunya betul lah. Kalau tuan rumah tu kita ada advantage lah kan. Tapi untuk di peringkat pasukan Asia ataupun dengan coach
mungkin sedikit kekurangan, tapi jurang tak makin jauh sekarang tahu. Jurang makin dekat dan peluang tu makin dekat juga untuk pasukan-pasukan di ASEAN ni boleh melayakkan lagi ke peringkat World Cup dan memberikan cabaran. Saya sedikit ambil contoh seperti pasukan Vietnam yang baru-baru ini ketika mereka draw dengan Jepun pada perlawanan terakhir, tapi tak apa, sekurang-kurangnya mereka dapat satu mata walaupun Jepun sudah qualified. Dan pada yang masa sama saya tengok mungkin kompetitif dalam Asia punya tournament seperti AFF, mungkin Asia Game perlu tetap pasukan buat persediaan lebih kuat, lebih baik. Ada pemain yang mereka harapkan dan saya jangkakan itu akan membantu peringkat-peringkat Asia membolehkan kita berikan cabaran dekat World Cup. Saya ambil contoh sikit lagi masa kelayakan bawah umur Piala Dunia. Kalau kita tak silap saya, pasukan Vietnam dan Myanmar pun dah sampai, dah loloskan diri ataupun dah berjaya main di peringkat Piala Dunia. So saya rasa jangkaan saya mungkin lagi 2-3 edisi kita jangkakan bahawa pasukan Asia akan memberikan cabaran di peringkat yang paling tinggi. Paling-paling mungkin separuh akhir, mungkin boleh pergi ke final. InsyaAllah. Okey, kita amin kepada itu. Harapkan Malaysia lah menjadi antara yang pertama di Asia Tenggara layak. Excited tu. Okey. Kalau jadi tu. Mawi, terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama kami. Okay. Thank you. Okey. Bye. Ada 4, 5, 6, 7 bulan saja lagi sebelum World Cup di Qatar.